Dadah adalah sejenis bahan kimia yang didapati sama ada dalam bentuk asli ataupun tiruan. Dalam bidang perubatan, dadah ditakrifkan sebagai bahan kimia atau racun yang digunakan bagi menentukan jenis-jenis penyakit, mengubat atau melindungi diri daripada penyakit. Menurut statement, dadah adalah sejenis agen terapeutik yang digunakan untuk menentukan jenis-jenis penyakit, merawat atau mengubat penyakit yang menimpa manusia maupun haiwan. Ianya boleh disimpulkan bahawa dadah adalah sejenis bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh badan sama ada dari segi mental ataupun fizikal. Namun, jika ia diambil dalam dos-dos tertentu mengikut nasihat doktor, ia boleh mengubat pelbagai bentuk penyakit. Dadah boleh membawa keburukan kepada negara, masyarakat, keluarga, dan individu. Secara umumnya, keburukan dadah boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu keburukan terhadap keselamatan negara dan keburukan terhadap ekonomi negara. Penagihan dadah terutamanya di kalangan para belia boleh melemahkan sesebuah negara kerana golongan ini adalah terdiri daripada tenaga kerja yang penting terutamanya dalam sektor perkhidmatan yang berkaitan dengan keselamatan sesebuah negara. Dadah juga boleh melemahkan kekuatan fizikal dan mental sesebuah pasukan keselamatan negara. Contohnya, kekalahan tentera Amerika di tangan tentera Vietcong di Vietnam kerana kadar penagihan yang tinggi di kalangan tentera Amerika. Seterusnya, keburukan terhadap ekonomi negara. Negara akan menanggung kos yang tinggi akibat daripada masalah dadah. Tanggungan kos terbabit boleh dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu kos nyata dan kos yang tidak nyata. Kos nyata termasuklah kos bagi menyediakan kemudahan tempat rawatan dan pemulihan penagih, serta kekurangan dan kerugian akibat pengurangan daya pengeluaran ekonomi. Bagi kos yang tidak nyata pula, ianya agak sukar untuk dianggarkan dengan tepat dan antaranya ialah ketakutan dan kekecewaan yang dialami oleh masyarakat yang menjadi mangsa jenayah penagih dan pengedar dadah, serta penagih tidak dapat memberi sumbangan perkhidmatan kerana tidak bekerja, malas, sakit dan kematian. Dadah juga membawa keburukan terhadap masyarakat. Antaranya, suasana masyarakat tidak tenteram kerana berlakunya jenayah dalam kalangan masyarakat seperti mencuri, merompak dan pecah rumah. Selain itu, dadah juga boleh menyebabkan perpecahan kaum serta menyebabkan berlakunya kemunduran masyarakat. Bagi aspek keluarga pula, sesebuah institusi keluarga itu akan menjadi porak-poranda dan boleh mengancam nyawa. Selain itu, hilang harta benda akibat digadaikan untuk membeli dadah, serta dadah juga boleh mencemarkan nama baik dan maruah keluarga. Dadah juga membawa keburukan terhadap individu, seperti menyebabkan kesihatan terjejas jika dadah yang diambil adalah bukan atas nasihat doktor, menyebabkan penyakit seperti AIDS dan boleh menyebabkan kematian sekiranya mengambil dadah yang berlebihan. Punca pengambilan dadah. Antara punca pengambilan dadah ialah rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Kita semua tahu bahawa rasa ingin tahu melihat mampu mendorong masyarakat, khususnya remaja, untuk mencuba sesuatu seperti ganja dan alkohol. Hal ini kerana mereka cenderung untuk melakukan perbuatan tersebut kerana bebas berada di luar pengawasan ibu bapa. Menurut NDA dan Institut Kebangsaan Penyalahgunaan Dadah, golongan remaja merupakan golongan mempunyai peratusan pengambilan dadah yang tertinggi. Sehubungan itu, sikap rasa ingin tahu ini boleh menyebabkan mereka berkemungkinan besar untuk mempunyai masalah ketagihan terhadap penggunaan bahan terlarang ini. Punca yang seterusnya dalam pengambilan dadah ini adalah penyakit tekanan mental, kegelisahan, gangguan tekanan pasca trauma dan kemurungan adalah gangguan kesihatan mental yang mempunyai peluang untuk memperoleh ketagihan. Hal ini demikian kerana penggunaan ubat-ubatan untuk menangani perasaan tersebut mungkin membantu untuk memudahkan mereka, walaupun ini boleh menyebabkan beberapa kesan negatif kepada tubuh badan. Justru, terdapat rawatan tanpa dadah sentiasa tersedia untuk beberapa penyakit kesihatan mental. Oleh itu, meminta beberapa rawatan alternatif daripada doktor lebih baik dari memanjakan diri dengan dadah yang boleh memudaratkan diri, kesihatan dan keluarga. Akta dadah berbahaya.
Akta dadah berbahaya telah diperkenalkan di Malaysia sejak tahun 1952. Antara akta-akta dadah berbahaya adalah Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985, dikenali juga sebagai Akta 316, mula berkuat kuasa pada 30 Mei 1985. Akta ini bertujuan untuk membuat peruntukan mengenai pencegahan orang yang ada kaitan dengan apa-apa aktiviti yang berhubung dengan atau yang melibatkan pengedaran dadah berbahaya. Selain itu, Akta Dadah Berbahaya Pelucut Hakan Harta 1988. Akta Dadah Berbahaya Pelucut Hakan Harta 1988 berkuat kuasa pada 10 Jun 1988. Akta ini membuat peruntukan mengenai kesalahan berhubungan dengan harta dan mengenai penyitaan dan pelucut hakan harta yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan kesalahan di bawah akta ini seperti mengesan, membeku dan merampas aset pengedar dadah. Terdapat pelbagai usaha untuk menghindari dan membanteras kegiatan penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat Malaysia. Antaranya, pihak kerajaan mengenakan hukuman yang berat serta melaksanakan pendidikan untuk mencegah dari penyalahgunaan dadah. Selain itu, mewujudkan kerjasama di antara orang awam dan kerajaan bagi membanteras dadah serta menubuhkan pusat-pusat pemulihan yang bertujuan untuk memberi rawatan bagi penagih-penagih sama ada dari berbagai peringkat umur, bangsa dan lain-lain. Sebagai kesimpulan, elemen kesepaduan masyarakat perlu wujud melalui peranannya dalam membasmi dadah. Setiap individu perlu berhati-hati dan peka serta mempunyai pengetahuan tentang dadah dan akibat pengambilannya. Tipu daya akan sentiasa berlaku semata-mata untuk mengaut keuntungan dan kepentingan peribadi. Semua masyarakat perlu memainkan peranan dalam membasmi gejala dadah tanpa mengharapkan pihak berwajib sahaja, dan golongan belia pula diharapkan dapat berfikir secara rasional sebelum melakukan suatu tindakan agar tidak terjebak dengan dadah. Oleh yang demikian, seruan perangi dadah habis-habisan perlu disemarakkan.